Okey, untuk video ni coach akan jawab persoalan daripada Riz tentang karbohidrat. Assalamualaikum. Aku ada satu soalan, kalau kau sudi share lah pendapat kau lah kan, sebab ilmu kau buat nutrition yang lagi tinggi lah. So nak tanya, apa yang akan berlaku kepada badan yang mengambil kuantiti karbohidrat yang sedikit dalam keadaan masa tu body fat masih tinggi? Biasa bina badan ni dia diet kan, contoh hujung-hujung fat week lah, masa tu badan tengah memang low body fat, okay, untuk tujuan masa glycogen semua tu kan. Jadi apa yang akan berlaku kalau ambil carbs yang rendah, tak ada rendah, maksudnya rendah daripada sepatutnya. Biasa kalau off season makan dalam 500 ke atas gram carb, tapi ambil dalam 200 lebih, tak sampai 300 macam tu contohnya. Jadi apa berlaku? And then adakah dia akan membuatkan kita punya muscle mengecut, dan adakah ia akan buatkan kita punya otot tu loose, ataupun dia tak loose, dia cuma mengecut sebab fiber muscle rendah ke macam mana tu? Sebab apa yang kita faham, kalau kita nak lose fat, kita perlu kalori deficit. Jadi dalam keadaan kalori deficit tu, boleh jadi setiap meal kita berlainan karbo. Bila berlainan karbo, ada efek tak benda tu? Contoh dari segi condition ke, water retention ke contohnya. Sebab aku kadang-kadang termenung dan terdapat soalan yang tertanya-tanya. Jadi alang-alang ada coach yang nutritionist kan, kita tanya-tanya, at least ini pun boleh jadi satu refresh balik untuk kau kan. Macam tu lah, tanya lah. Sebab biasa aku selalu dapat soalan daripada orang awam kan. Ini orang yang bina badan tanya kau. Jadi kalau kau sudi share ilmu, share lah. Okey, untuk menjawab soalan pertama, sebenarnya 200 gram karbohidrat tu tidak dikira sebagai diet low carb lagi. Kalau kurang 26% daripada kalori kita daripada carb ataupun kurang 130 gram sehari, itu baru dikira sebagai low carb diet. Kalau kurang 10% ataupun 20 hingga 50 gram karbohidrat, itu adalah very low carb diet. Kalau kurang lagi daripada itu, boleh dikira sebagai ketogenic diet, di mana badan beralih daripada menggunakan karbohidrat ataupun gula dalam darah sebagai tenaga, badan akan gunakan ketone bodies yang dimetabolise daripada lemak. Lepas tu, standard body fat tinggi bagi orang bina badan ni tak sama dengan orang yang obes. Diorang ni 16 hingga 20% tu dikira dah tinggi, tapi sebenarnya bukan level obes lagi, iaitu 25% dan ke atas. So, nak menjawab soalan pertama tadi, tiada kesan ketara sebab 200 gram karbohidrat tu technically tidak dikira sebagai low carb diet lagi, terutamanya untuk orang yang bina badan. Lagipun sukan bina badan ni tidaklah begitu energy intensif seperti sukan endurance macam running, cycling, swimming. Mereka perlukan karbohidrat yang lebih tinggi. Jadi adakah 200 gram karbohidrat itu memudaratkan? Tidak, selagi ia cukup untuk memberikan anda tenaga. Jadi kalau yang nak tahu berapa banyak carbs yang disarankan, boleh tengok je jadual ini. Untuk bina badan, dia sarankan 2.2 hingga 4.4 gram karbohidrat per kilogram berat badan. Jadi untuk orang yang berat 72 kg, itu adalah dalam 160 hingga 480 gram karbohidrat setiap hari. Kalau kita tengok contoh lain, contohnya atlet endurance, secara purata dia orang akan ambil lebih tinggi, iaitu 4 gram karbohidrat per kilogram berat badan. Tapi disarankan ambil 8.8 gram. Tinggi tu. Jadi anda nampak lain orang akan ada keperluan karbohidrat yang berbeza mengikut aktiviti harian mereka. Macam untuk atlet Ironman, 600 gram karbohidrat tu biasa. Biasa maksudnya? Tapi kalau rakyat marhin ambil 600 gram tu, boleh mengundang kencing manis. Okey, untuk soalan kedua, adakah ia akan menyebabkan otot mengecut ataupun loss? Ada beza ya kedua term ini. Otot mengecut ni bermaksud otot tu nampak kecil. Kalau masa loss tu, dia jisim otot itu sendiri yang berkurangan. Okey, untuk saiz otot kita sendiri, ia boleh dipengaruhi oleh jisim otot dan juga glycogen, iaitu simpanan karbohidrat. Bila kita makan karbohidrat, ia akan dihadam, diserap menjadi gula dalam darah, kemudian badan akan simpan lebihan gula dalam darah itu kepada glycogen. Ini berfungsi untuk mengawal gula dalam darah dan memberikan tenaga simpanan bila diperlukan. Jadi glycogen ni disimpan di hati dan juga otot. Satu lagi sifat glycogen ni adalah ia pegang pada air. Contoh, untuk setiap 1 gram molekul glycogen, ia akan pegang bersamanya 3 hingga 4 gram air. Jadi anda boleh nampak, selain glycogen berikan tenaga, ia juga boleh membuatkan otot kita nampak penuh sebab glycogen simpan di otot dan ada air pada glycogen tersebut. Sebab itu juga orang yang follow diet rendah karbohidrat, awal-awal tu mereka akan cepat turun berat badan. Tapi itu bukan lemak, tapi kehilangan air. Sebab bila rendah karbohidrat, glycogen berkurangan, air yang melekat pada glycogen tadi pun akan dibuang. Jadi kembali ke persoalan Riz tadi, adakah 200 gram karbohidrat itu akan menyebabkan otot kecut? Tidak, sebab 200 gram itu pun dah sangat memadai untuk kekalkan glycogen yang secukupnya dalam otot. Adakah boleh sumbat lagi glycogen dalam otot tu? Yes, ini adalah konsep glycogen ataupun carb loading, di mana kita makan karbohidrat yang tinggi supaya otot kita tepu ataupun saturated dengan glycogen.
Tapi untuk bina badan ini tak perlu pun. Kadang terlalu banyak air dalam otot pun boleh memberikan otot kita nampak macam lembut ataupun sebu. Okey, jom kita tengok beberapa kajian pula. Okey, untuk kajian ini, kesan diet keto selama 2 bulan terhadap komposisi badan, kekuatan, keluasan otot dan bacaan darah dalam atlet bina badan natural kompetitif. Kajian yang agak baru dalam tahun 2021. Dalam kajian ini, ada satu grup yang follow western diet, satu lagi grup follow keto diet. Hasilnya adalah yes, diet keto ni turun jisim lemak secara signifikan, tetapi dari segi jisim otot, western diet tu lebih baik. Untuk diet keto tu, jisim otot tu diorang maintain, cuma tidak menambah lah. Dan kalau kita tengok kajian 2006 ini, Very Low Carb Diet and Preservation of Muscle Mass. Diet Very Low Carb ni dapat melindungi daripada kehilangan jisim otot ketika kalori defisit dengan syarat protein mencukupi. Itu keyword dia. Jadi daripada situ, apa yang saya boleh sampaikan adalah, adakah diet rendah karbohidrat menyebabkan kehilangan jisim otot? Jawapannya tidak, dengan syarat protein mencukupi dan kita masih melakukan senaman otot. Namun dari segi membina otot, ia boleh memberi kesan disebabkan kita rasa kurang bertenaga ketika workout. Contohnya, bila kita kurang makan karbohidrat, kita kurang terasa bertenaga, kita tidak mampu memberikan prestasi terbaik di gym dan kadar pembinaan otot kita pun tidaklah optimum. Dari konteks itu, yes, ia boleh menghalang kita membina otot dengan terbaik. Tapi dari segi kehilangan jisim otot, tidak. Okey, persoalan ketiga, macam mana kalau pemakanan harian kita ada perbezaan karbohidrat? Contohnya hari ini kita ambil 200 gram, esok 200 setengah, kemudian 180 gram. Ini memang normal. Boleh katakan mustahil nak capai nilai karbohidrat yang sama setiap hari. Tetapi ia boleh beri kesan andai kata perbezaan karbohidrat itu terlalu rendah. Contohnya yang kurang 100 gram ataupun kurang 50 gram, di mana ia boleh memberi kesan terhadap tenaga kita, terhadap prestasi kita. Kalau sekadar beza 20 gram, 50 gram tu tidak memberikan kesan yang signifikan lah. Jadi macam saya selalu tekankan, setiap orang mempunyai diet terbaik tersendiri. Setiap orang akan ada nisbah karbohidrat, protein dan lemak yang berbeza. Cuma janganlah terlalu rendah karbohidrat sampai efek tenaga. Protein jangan terlalu rendah sampai efek jisim otot. Lemak pun jangan rendah sangat sampai boleh efek kesihatan dan penghasilan hormon. Setiap makronutrien ni penting. Jadi harap menjawab persoalan. Kalau anda ada soalan lain yang nak saya jawab, boleh tinggalkan di ruangan komen dan tekan like kalau anda belajar sesuatu daripada video ini. Subscribe supaya tidak terlepas video yang akan datang. Semoga kita jumpa lagi. Sekian.